Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua. Kita teruskan lagi kelas mengaji tulis tesis secara bab demi bab. Kita dah masuk kepada bab metodologi. So kita dah masuk siri yang keempat. Siri yang pertama kita dah cover pengenalan. Yang kedua kita dah cover reka bentuk penyelidikan. Yang ketiga kita dah cover falsafah dalam penyelidikan. Dan hari ini kita akan cover pendekatan dalam penyelidikan. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas kita untuk topik pendekatan penyelidikan, ingin pakcik tegaskan bahawa bila nak menulis dalam bab 3 ni, janganlah kita lupa nak tengok di bab 1 dan bab 2. Okay, especially dalam bahagian problem statement dan begitu juga dalam literature review, dalam literature review bagi menjawab setiap research question. Kadang-kadang bila kita dah menulis bab 3, kita jumpa banyak benda yang baru, kita menulis terlalu kompleks dan teknikal dalam bab 3, tapi dia tidak selari dengan penceritaan yang tertulis dalam LR dan problem statement. Jadi selarikan balik, seimbangkan balik. Itu nombor 1. Okey, nombor 2, dia sebenarnya kalau nak menulis dalam bab metodologi ni, dia kena ikut urutan. Okey, macam hari ini kalau nak jelaskan definisi pendekatan dalam penyelidikan ni ataupun research approach ni, dia sebenarnya macam sebelum ni kita buat falsafah dalam penyelidikan. Jadi tujuan untuk buat pendekatan penyelidikan ni untuk memastikan keselarian dan perkembangan dalam filosofi itu sendiri. Jadi kita dah beritahu kita nak akan buat positivism dalam kita punya filosofi. Okay, itu masih lagi awal sebab positivism kita cuma beritahu dalam kajian kita dalam bentuk secara nyata dan realiti dia begini. So kalau topik macam ni dah ada punca kuasa asas ilmu dia. So dah ada teori tu. Okay, tapi selepas tu bila kita nak buat research, kita dah tahu filosofi, kita akan tanya soalan. Okay, kalau you dah tahu benda ni dah boleh buat research, you pun dah tahu dah macam mana filosofi yang digunakan dalam penyelidikan. So you nak pakai apa? Apa pendekatan you nak pakai? So hari ini kita akan temukan beberapa pendekatan yang kita akan bincangkan lah. Okay, jadi selain daripada dia tugas pendekatan itu memastikan kelestarian dan perkembangan dalam falsafah, dia tujuan untuk membantu menentukan. Okay, bila kita dapat tentukan kita punya pendekatan, kita dapat menentukan kita punya pilihan penyelidikan. Apa tu pilihan penyelidikan? Selepas ni 2 hari nanti kita akan cover kita punya penyelidikan sama ada monomethod. Sama ada monomethod tu ada 2, kuantitatif ataupun kualitatif. So sebelum nak jawab kualitatif dan kuantitatif, kita kena tahu filosofi dan approach. Soalan viva itulah soalan dia. Okay, macam mana you pasti research ni kuantitatif? You pun cerita dia. You cerita ni teknikal sangat, pakai software lah, pakai analisis lah, pakai data dia. Boleh tak you explain filosofi dia? Boleh tak cerita dia punya ontologi, epistemologi, axiologi? You kena ceritakan dia punya pendekatan sama ada secara induktif, secara diduktif, secara abduktif. Daripada maklumat falsafah dan pendekatan itulah baru you boleh decide sama ada nak pakai monomethod, satu method ke, nak pakai mixed method ke, nak pakai multi method. You pun cakap nak pakai multi method. Multi method banyak tu. Boleh tak explain jenis-jenis multi method? Itu namanya strategi penyelidikan. Okay, secara conclusion je, kesimpulan je untuk hari ni. Kan kesimpulan ni nak menunjukkan bahawa perbincangan kita hari ni adalah pecah pada 3, iaitu pendekatan secara umumnya ada 2 je, induktif dan abduktif. Induktif dan diduktif. Tetapi beberapa scholar dah menambah satu lagi adalah abduktif. Bukan sesuatu yang baru. Macam kita cover falsafah, bukan satu benda yang baru, cuma kita tak baru je kajian-kajian dalam bentuk sains, teknikal ataupun kuantitatif. Baru kita nak starting lah secara nak mempopularkan lah, lebih kurang lah. Tapi kualitatif dari dulu lagi memang dia dah cover dah bila cerita pasal filosofi dan approach ni.
Okey, kita pergi pada hari ini untuk perbincangan kita, bagaimana kita nak memahami kita punya pendekatan dalam penyelidikan tu. Jadi kita terus pergi yang nombor satu adalah didaktif. Okey, didaktif. Okey, memang slide hari ni tak banyak, cuma dia nak bagikan kejelasan tu mungkin saya kena tip. Jadi slide ni saya tak perlu buat banyak, saya rasa saya perlu buat exercise. Nanti saya ada berapa? Slide saya 12 ke 13. Ada soalan, nanti kita bincang kat WhatsApp macam filosofi lah. Sebab bila buat soalan tu baru you tengok video, baru tengok slide. Tapi kadang-kadang saya pun rasa macam sedikit lah cara you jawab tu kadang tak dengar. Sebab soalan yang saya bagi tu kadang-kadang saya dah cakap lah dalam video. Sepatutnya you boleh jawab. At least kalau soalan tu ada 7, 4 betul tu kena jawab. Sebab benda tu memang 4 tu disebut dalam video. Jadi tontonlah video, tengoklah slide, tengok betul-betul sebab benda ni bukan boleh main-main. Selain daripada kita belajar secara direct, kita kena belajar jugalah. Kita kena belajar tu, itu yang kalau belajar tu dengar video, tengok slide tu positivism lah. And kita jangan jadi pasca moden terus, jadi terus kena belajar juga. Jangan jadi macam critical realism. Okey, jadi kita kena jadi positivism. Jangan terus jadi interpretism. Bila bab ilmu ni kena start dengan positivism. Lepas tu baru kita kembang-kembangkanlah sampai jadi pragmatism. Ini bila you dah faham, you dah boleh apply dalam kehidupan. Okey. Jadi pendekatan didaktif, okey, dia dah zoom daripada kita belajar filosofi tu. So contohnya didaktif paling dekat dengan positivism. Okey. Sebab dia berbentuk kuantitatif. Dia sebenarnya kuantitatif. Sebenarnya kita boleh jawab didaktif tu kuantitatif, tapi kita tak boleh sebut kuantitatif sebab kita belum sampai layer dia lagi. Kita baru falsafah, baru sampai didaktif. Jadi kita tak payah sebut kuantitatif. Kita tahu didaktif tu kuanti, tapi you tak boleh sebut kuanti. You kena explain dalam bentuk penyelidikan. Okay. Jadi pendekatan didaktif adalah pendekatan penyelidikan yang berkaitan dengan sangat kuat sebab dan kesimpulan dan mestilah benar dan sah. Okey, jadi saya ni kalau bincang orang buat kuantitatif research, contoh dia lah sebut juga kuantitatif tu. Okey, tapi orang buat research dalam research positivism. Okey, jadi pemilihan teori sangat penting. Sebab tu falsafah tu penting sebab dia dah boleh identify teori ataupun asas dalam kajian. Jadi bila dapat tentukan asas dalam kajian tu, dia dah tahu teori yang nak pilih. Dan bila kita tahu sifat kajian ni, dia perlu uji teori itu, dia perlu testing teori itu. Aku memanglah gunakan teori ni, tapi aku tak nak uji dia. Jadi ini bukan positivism. Kalau guna teori saja nak faham tu beri makna je. So kalau makna tu empiricism. Aku tak uji teori. Tak, aku punya hipotesis tak ikut teori ni. Okey, dia bukan positivism lah. Jadi kenapa pakai kuantitatif? Jadi you terlupa kita ada satu lagi pendekatan yang dinamakan sebagai didaktif. Jadi didaktif ni kerja dia adalah mengurangkan, menolak. Jadi kita menolak tu sebab kita nak pilih yang paling match, yang paling sesuai untuk kajian. Sebab tu ramai orang tanya saya, dalam PhD berapa teori yang paling sesuai? Satu je lah. Sebab you tanya yang paling sesuai. Sebab kita dapat jumpa satu yang paling sesuai. Tapi kadang-kadang satu tak cukup, tak lengkap, kena pakai 2, 3 dan sebagainya. Tapi still terbaik adalah satu. Kalau orang kata PhD tak cukup satu teori tu, dia tak faham sebenarnya. Okey, dalam research kan kita ada teori utama dan kita ada sokongan. Jadi you boleh banyak pakai teori, tapi untuk teori utama mungkin you kena minimizekan. Sebab yang lain tu boleh jadi support ataupun sokongan. Gunalah teori banyak mana pun nak jadi sokongan, nak guna model ke pakailah. Tapi dalam research tu memang ada yang lead. Kalau you bersifat positivism. Tapi kalau you bersifat interpretism, banyak teori pun tak kisah. Sebab kita refer teori untuk dapat pengetahuan dan nak dapat makna tu. Secara subjectively, kita tak test pun teori tu. Itu yang kena faham. Yang ni kita kena belajar jugalah. Especially konteks yang ni. Okay, jadi didaktif clear. Ni statement dia. Didaktif bermula dengan memilih teori yang sesuai, membangunkan hipotesis. Aku buat mixed method. Okay, yang kuali clear lah. So yang kuantitatif kau buat macam mana?
Kau buat survey. Aku buat survey. Jadi apa teori kau pakai? Apa hipotesis aku pakai? Itulah masalah aku sekarang. Aku tak ada teori dan aku tak ada hipotesis, tapi aku dah pakai buat survey. Aku buat mixed method kan. Orang yang jawab macam ni, saya confirm dia tak belajar approach. Okay, kalau you belajar approach, you sedar sebenarnya. Okay, aku nak buat mixed method, nak tak nak aku kena hadap juga dengan teori lah untuk spesifik yang kuanti tu. So aku kena test pula teori ni, aku kena bangunkan hipotesis. Okay, jadi orang yang nak buat mixed method, be careful yang benda ni lah. Sebab tu ni amaran bagi saya kalau hujah justifikasi yang you pilih. So bila sampai mixed method ni, macam-macam mazhab dan scholar. Jangan tersalah pilih scholar. Kadang-kadang ada scholar, saya punya scholar macam ortodok sikit lah, agak-agak lama lah. Sebab saya pegang benda tu sebenarnya masih lagi saya tak boleh simply yang mixed method main sebut je. So dia kena ada asas yang kuat. Sebab saya memang fundamentalnya orang, jadi asas kena kuat. Okay, bila nak dapatkan satu kematangan dalam penyelidikan, contohnya nak buat pragmatism, walaupun pragmatism tu memang secara praktikal ada buat action, tetapi dia telah mengambil ke seluruh perspektif, melihat kepada seluruh dokumen supaya dapatan dia jadi praktikal. Maksudnya dia still lagi ada ciri-ciri macam kualitatif. Dia turun padang, dia all out, dia saturated, tetapi dia ada sedikit tambahan, iaitu dia nak buat action. Jadi kalau orang kualitatif, dia sekadar mengeneralisasikan daripada idea tu. Tetapi bagi orang kuantitatif, dia tambah satu lagi, dia akan buat specific conclusions. Jadi benda tu kita gap kita lah. Biasanya orang kuali tak payahlah buat specific conclusion tu. Jadi macam 2 PhD pula nanti. Okay, alright. Jadi kuantitatif ataupun yang katakan didaktif ni, okay, jadi selain daripada dia dah uji dan testing teori tadi, dia kena membangunkan hipotesis. Of course bukan bangun sah, dia kena uji juga hipotesis tu. Biasanya hipotesis tu ada dua keadaan, sama ada accept atau reject. Jadi keadaan ni itulah yang akan dapat sebagai kita punya dapatan nanti. Jadi kita kena uji teori dan juga kita analisis merujuk kepada hipotesis yang kita bangunkan. Okey, kaedah didaktif kita panggil kat sini adalah top down. Dari atas ke bawah. Sebab research tak ada yang atas tu, atas maksudnya teori. Okey, yang lawan dia bottom up. Bottom up sekejap lagi kita cover dalam induktif. Jadi didaktif adalah top down, dari atas ke bawah. Normal macam research orang buat, tentukan teori, okey, lepas tu bangunkan hipotesis, kemudian kumpul data, analisis, okey, kemudian dapatkan dapatan. Normal. Itu kita panggil top down. Ada kajian yang consider dia adalah bottom up. Research memang jalan macam biasa, tapi sebenarnya apa-apa saja yang nak diklaimkan dalam research ni, dia kena dapatkan dapatan dulu. Jadi last sekali baru menemukan teori. Terbalik, memang jadi terbalik. Orang kualitatif terbalik. Last sekali baru dia menemukan teori, sama ada dia sebenarnya membawa kepada satu teori baru, ataupun kembangkan satu teori, ataupun sebenarnya apa yang dia dah buat dah ada, secara kebetulan dah ada yang sama dengan orang buat. Okey, jadi kalau tanya saya dari segi umum, orang kuantitatif sangat risau bila dapatan yang dia dapat bercanggah dengan teori. Bagi orang kualitatif, pure kualitatif, dia sangat risau apa penemuan yang dia dah dapat, yang dia jumpa tu rupanya sebiji dengan satu teori yang dah ada. Jadi kajian ni sebenarnya dia tak payah pun buat eksplorasi, sebab dia terus buat kajian untuk kuantitatif dia. Sebab apa yang dia nak kaji tu knowledge teori dah ada. Sebagai seorang researcher kat sini bahaya, sebab bagi kita penguasaan ilmu tu kecil. Sebab kalau you nak mengkaji benda ni, you dah kena tahu dah teori-teori yang wujud. Sepanjang pengajian you tu, kalau dah jumpa teori yang sesuai, wajar bagi saya orang kualitatif kena tukar kuantitatif. Sebab apa yang nak buat tu dah ada dah teori dia. Contoh, melainkan you zoomkan lagi. Sebab tu beza orang kualitatif ni, zoom lagi spesifik. Jadi bila lagi spesifik, dia akan bercambah dia punya dapatan tu. Jadi kena faham lah. Okay? Jadi secara umum bila nak tulis dalam didaktif, kena beritahu yang didaktif ni merupakan satu penyelidikan yang saintifik.
Okey, dari teori baru kita carry to data, kemudian kita akan buat biasanya lah kita buat menjelaskan atau menentukan hubungan, pengaruh, kesan. Okey, biasanya didaktif akan sangat relate dengan kuantitatif. Okey, kebebasan penyelidik sebab dia bukan instrumen, kita boleh wakilkan instrumen dalam soal sidik. Sampel, of course everything adalah precise, accurate, kena tepat. Everything semua ada formula, semua ada rumus, nak kira sampel, nak kira everything. Decision memang kena bentuk bersifat filosofi objektif. Sebab tu kita kena kaitkan objektif dengan didaktif sebab dia memang align. Jadi bila kita bersifat objektif, kita memang buat positivism, just true tu juga kita kena buat didaktif. Okay, common. Jadi kena faham orang didaktif ni bersifat dalam cerita dia precise, accurate, kena tepat, kena betul exactly seperti mana yang you refer tu teori sebagai panduan lah, asas yang kita kena pegang. Okay, alright. Kemudian yang kedua adalah induktif. Okay, kalau filosofi induktif ni sangat dekat dengan interpretism. Okay, kalau kita katakan dekat sini dia sangat dekat dengan kualitatif. Okay, sebagai ilmu asas saya akan cakap didaktif tu sesuai untuk kuanti, induktif tu lebih sesuai untuk kuanti. Okay, bila nak penjelaskan kefahaman ni, kalau macam saya lebih subjektif tau. Sebenarnya didaktif, dalam kuantitatif boleh je pakai induktif dengan didaktif. Kan? Boleh. Tapi you kena sebut, you refer filosofi yang macam mana. Creswell mungkin cakap macam ni, Merriam mungkin cakap macam ni. Okay, siapa lagi? Umar Sekaran mungkin cakap macam ni, Saunders mungkin cakap lain. Jadi dekat sini everything yang you highlight, yang you mention, you kena cite scholar ataupun authors. Okay, sebab walaupun bunyi sama tapi little bit difference. Macam top down dengan bottom up. Kadang-kadang bila you tengok gambar rajah cerita pasal top down dengan bottom up tu, dia label tu kadang-kadang dengan nama lain. Okay, ada setengah yang pakai umum je. Kan? Ada tulis lepas teori hipotesis, lepas hipotesis dapatan, lepas dapatan dapatkan kajian, lepas hipotesis kajian, lepas kajian dapatan, lepas tu dia pusing macam tu. Tapi ada orang yang deep, dia explain ini pattern, yang ini adalah orang kata formulating relationship, ni kemudian identifykan conformation. Semuanya sebenarnya kalau you faham sebenarnya semua sama je, tapi istilah dalam research ni kadang-kadang orang kualitatif ni dia ada banyak ayat yang kaya dia, jadi bila baca buku dia tak pakai term yang sama, dia pakai term yang berbeza. Sebab tu asas kena kuat. So kita pergi induktif. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris yang kita akan banyak jumpa dalam buku ataupun dalam jurnal ni, kita jumpa kata reasoning. Bila sebut reasoning je bagi dia konsep dia macam deductive reasoning, inductive reasoning, abductive reasoning. Jenuh juga nak cari bahasa Melayu apa maksud reasoning ni. So ayat dia penakkulan. Jadi kadang-kadang you jumpa orang sebut pendekatan, ada masa sebut penakkulan. Dia sebut pendekatan induktif, kadang-kadang you jumpa penakkulan induktif. Tapi sebenarnya maksud dia sama. Okey, penakkulan induktif berfungsi sebaiknya dan mendorong sesuatu untuk membuat kesimpulan dari satu atau lebih fakta. Yang mana kesimpulan menjelaskan fakta dan menyokong kesimpulan. Sebenarnya bila sebut fakta ni kena relax dulu penerangan ni. Orang kualitatif ni dia kena dapatkan dapatan. Okey, bila dapatkan dapatan itu dia kena interpretkan dapatan itu. Okey, yang saya sebutkan tadilah, dia kena terjemahkan secara dapatan tu. Dia kena generalisasi dia idea tu. Jadi dia kena cerita, dia kena cerita apa yang dia dapat, apa yang dia lihat, apa yang dia observe, apa yang dia temu ramah, apa yang dia dapat, apa yang dia tengok pada content analisis, apa dia dapat, dia kena buat penceritaan untuk menjelaskan dia punya finding secara jelas dan secara mendalam. Okey, juga dikenali sebagai bottom up. Bottom up, dia memulakan dari bawah. Sebab bila sebut bottom up ni, dia tidak ada teori, dia tidak ada kerangka. Sebab tu kalau orang kualitatif, dia tak ada framework, dia tidak ada teori, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang soalan kat WhatsApp tu tanya, saya buat kualitatif kena perlu teori ke? Saya akan jawab, ya, teori semua research kena pakai teori. Tak kisahlah mixed method ke, multi ke, kuali ke, kuanti. Tetapi sejauh mana kita memandu teori itu untuk diuji, untuk dapat pengetahuan, untuk dapat memahami at least asas dalam satu topik, ataupun nak beri makna.
Jadi kat sini ni semuanya soalan-soalan tu semua berkait ni topik kita yang 2 hari lepas dengan hari ini, iaitu berkaitan dengan filosofi dan approach. Okey, kalau you kata pakai positivism, memang you kena cerita. Memang kena identifikan teori yang tepat kat sini. Memang kena buat hipotesis sebab kita bersifat positivism. Okey. Kemudian dari segi aspek saya sebutkan tadi, kefahaman makna secara mendalam, bersifat kualitatif, dia juga fleksibel, dia fleksibel. Okey, sebahagian dalam proses penyelidikan sebab dia instrumen. Okey, kalau orang kualitatif ni demam, susah hati, kan? Kalau contohnya kalau orang perempuan dia pregnant, cuti 3-4 bulan, jadi nak kualitatif pun tak bergerak. Tapi kalau kuantitatif tak apa, kan? Boleh lagi data collection, boleh juga buat monkey survey, macam-macam boleh buat lagi. Jadi kat sini dia merupakan komponen ataupun instrumen penting dalam penyelidikan. Basic lah, saya cuma nak kaitkan induktif ni dia lebih memperkayakan. So dia bersifat kualitatif lah. So elemen fleksibel, kedalaman, kefahaman, memberi makna tu benda genetik yang perlu ada dalam research induktif ataupun falsafah dalam interpretism. Okey. Alright, kat sini ada gambar rajah. Mungkin saya tukar sikit nama dia sebab nak bagi option yang ada. So kalau diduktif, dia namanya perbezaan diduktif top down dan induktif bottom up. So kita mulakan dengan diduktif, daripada teori pergi pada hipotesis, dan kumpul dan analisis data dan dapatan sokongan hipotesis. Anda akan jumpa macam-macam dalam buku, tapi kalau sebut dia diduktif, dia mesti starting dari teori, last sekali mesti dapatan. In between tu adalah nama-nama. Kadang-kadang eksperimen nama dia lain sikit, orang buat survey lain sikit, orang buat advanced statistik, orang engineering mungkin lain sikit. Tapi asas dia mesti daripada teori. Itu bermaksud diduktif punya pendekatan. Kalau daripada induktif, dia daripada bottom, start bawah. Okey, kita kena dapatkan dapatan. Okey, ada contoh bidang-bidang tertentu lah, macam ekonomi, dia pakai data secondary. Bila pakai data secondary, dia kata tak apa, kita run je data dia dulu. So lepas kita run data, kita dapat result dia, baru kita fikir nak cari teori dan sebagainya. Okey, dia sikit bercanggah lah dalam kes macam ni. Dia sedikit yang macam tak boleh lah, sebab ekonomi banyak gunakan diduktif, iaitu teori dalam bentuk statistik, tapi approach yang dipakai adalah macam induktif. Jadi sebab itulah macam orang ekonomi ni, dia kena pakai elemen-elemen yang kita cover itu, sama ada pragmatism ke critical realism ataupun pasca moden tu. Jadi sebab dia tak melalui track. Kalau dia diduktif, dia tak starting dengan teori, dia terus gunakan data. Itu pun jadi masalah jugalah. Kalau saya pun orang ekonomi, jadi walaupun saya nak run data, dalam kepala saya dah ada dah teori apa nak pakai, jadi dia kena plan. Sebab tu saya kata bab 1, 2, 3 kena sekali. Kat mana-mana nak start, saya nak start bab 3 dulu boleh, tak ada masalah. Tapi masa sama bab 1, bab 2 saya gerak sekali. Okey, bab 3 saya gerak hari ni, tapi besok dah pergi bab 1. Dia macam itulah, dia gerak sekali. Mungkin ada satu bab kena mulakan dulu, tak kisahlah, tapi yang paling penting adalah alignment. Okey? Jadi bagi induktif, mulakan dulu dengan dapatan ataupun dalam nota tau, dalam buku teks ni bila dia sebut banyak contoh dia observation, sebab dia nak senang nak beritahu kan. Kalau orang buat kualitatif ni turun field work, memang melihat tempat tu, melihat situasi, melihat peristiwa. So dia banyak gunakan observations. Tapi dalam kualitatif ni bukan observation sajalah, kita ada buat interview contohnya. Jadi bila dia sebut perkataan observation ataupun fenomena tu, dia nak pergi khusus untuk bidang induktif ataupun kualitatif. Jadi dapatan ataupun kita panggil pemerhatian fenomena. Kemudian stage yang kedua baru dia kumpul analisis dengan tim tu. Kemudian dia buat hipotesis ataupun kita panggil formulasi hubungan. Ada nama lain, dia panggil kat sini adalah relationship formulation. Okey, last sekali adalah teori. Jadi terbalik, dia senang cerita je. Kalau diduktif dengan induktif dia terbalik. Kalau orang diduktif mulakan dengan teori, orang induktif akan berakhirnya akan menemukan teori. Kalau orang kuanti ataupun diduktif akan berakhir untuk dapat dapatan, tapi bagi orang kualitatif bermula daripada dapatan. Bukanlah maksud dia siapkan bab 4, tapi maksudnya nak menggambarkan dia punya finding of research, everything dia bermula daripada dapatan. Sebab tu saya selalu melawak cakap dengan student saya, siapa student kualitatif angkat tangan. Okay, you all ni setahun cukup kena proposal defense paling lama. Sebab you punya journey yang paling lama adalah untuk data collection, dengan dapatkan dapatan dan nak buat cerita dapatan tu. Itu yang sangat mencabar dalam orang kualitatif. Tapi kalau dah 4 tahun belum proposal defense lagi orang kualitatif, risau saya. Sebab
patutnya di awalan tu, maksudnya mana-mana universiti pun kalau buat proposal defense untuk orang kualitatif kena lepaskan awal sebenarnya, sebab dia punya journey yang sebenar-benar journey ni adalah bila dia nak pergi dekat field work. Okey, bagi orang kuantitatif saya boleh buat challenge lah untuk orang kuantitatif ni, tolak eksperimen lah. Eksperimen take time juga. Yang kalau macam survey tu, kalau tanya saya yang susah je peringkat awal je. Kalau kata hari ni saya collect data lah pakai online questionnaire tu, besok dah siap lah tesis saya. Analisis satu malam je, klik. Bukan susah pun kuanti ni, pakai software klik siap lah. Kan? Jadi lepas tu nak cerita pun tak banyak, sebab bersifat positivism bukan nak kena hurai secara mendalam. Okey, dapatan ni menunjukkan kurang daripada 0.5, ini menunjukkan signifikan dia juga disokong oleh kajian lepas oleh bla bla bla. Siap lah. Jadi itu bersifat yang you kena faham, bersifat positivism, interpretism dalam filosofi. Bila kata you kena menjelaskan secara mendalam, dah dapat dapatan, you tak explain deep. Ini kajian kuanti ke kajian kuali? You kajian kuali, apa pasal you punya perbincangan ni tak kupas secara mendalam? So ini bukan nature dalam kualitatif tu. Jadi kena faham lah mana orang yang bersifat top down atau bottom up. Jadi orang bottom up, orang kualitatif ni ingat, kita tak boleh buat apa-apa pun, kita tak boleh nak hurai, kita tak dapat menemukan dapatan, kita tak dapat decision making pun setelah kita dapat dapatan. Kalau tengah orang kualitatif, okey dah buat collect data lah. Okey, sekarang dah dapat dapatan, cuma nak tulis dalam thesis. Jauh lagi jenis dia. Jauh lagi jenis ni. Tapi kalau orang kuanti dia cakap saya dah analisis dah dapat dah semua result dah. Cuma nak write up je, tengah nak write up dapatan dan conclusion je. Dalam hati tak lama nak hantar ni, sekejap ni. Jadi kita, sebab saya pun student pun ramai kan, student PhD pun dekat 40 orang. Jadi kita pun dah tahu dah cara-cara student-student macam mana kan. Okey. Alright. Kemudian secara umum memang kita boleh tahulah yang macam saya sebutkan tadi lah. Kalau didaktif ataupun kuanti tadi, dia mulakan dengan teori. Daripada teori itulah kita akan dapat data, dan dapat data kita kena uji hipotesis, dan ini adalah quantitative research. Untuk induktif atau kita panggil qualitative research, kita base pada result, dapatan yang kita dapat tu, kemudian kita buat conclusion daripada data tu, kemudian itulah dikatakan kajian kualitatif. Okey, kita dah masuk yang ketiga adalah abduktif. Abduktif so dah faham saya agak senang nak explain induktif dengan didaktif ni, kuanti kuali. So kita kena faham abduktif. So research ni bukan mono method dan mixed method. Okey, mixed method ni bukan hanya, dia boleh tapi dia bukan hanya. Dia bukan hanya bila buat mixed method ada kuanti, ada kuali, ada dua ni dia jadi mixed method. Mixed method ni luas. Kalau Creswell identify 7 jenis mixed method. Okey, contohlah kenapa orang Malaysia ni suka sangat Creswell, jadi sebutlah Creswell tu. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, Creswell ada benda yang bagus, ada benda yang kurang. Walaupun buku dia tebal, kalau orang yang baca orang bidang kualitatif atau mixed method, dia nampak juga kurang lah. Almost semua buku kurang lah. Itu orang tulis buku kata kurang, pakcik ni lagi banyak kurang. Okey, pendekatan abduktif adalah pertimbangan bermula dengan satu set pemerhatian yang tidak lengkap. So you akan jumpa mostly semua buku dalam blog, dalam mana-mana lah research gate, dia akan jumpa semua kata yang sebenarnya dia daripada satu aktiviti penyelidikan, iaitu kita panggil pemerhatian lah. Macam saya sebutkan dalam contoh kita panggil kualitatif, itu pemerhatian yang tidak lengkap. Saya nak betulkan sikit ayat saya, takut nanti orang salah faham. Pemerhatian bukan kualitatif, pemerhatian juga boleh kuantitatif. Jadi dalam kes ni cuma nak fahamkan definisi of the abduktif tu, kita ceritalah pemerhatian yang tidak lengkap. Sebab tu kita tak sebut kuanti kuali. Kadang saya sebut tu nak bagi pahaman. Tapi secara umumnya kita tak boleh sebut kuanti dan kuali lagi sekarang ni. Kita kena sebut antara didaktif, induktif, abduktif dengan filosofi. Itu saja. Okey, minta maaf. Okey. Jadi dia satu set pemerhatian yang tidak lengkap yang meneruskan kemungkinan penjelasan untuk set tersebut. Okey, dia jadi macam ni lah. Dia dalam satu keadaan dia kena buat satu, kalau bahasa orang industri, this is the best practice. Dia kena buat satu penjelasan yang tepat. Ataupun dalam kajian kualitatif lain dia kata kebanyakan orang buat decision macam ni lah. Jadi dia kena buat satu keputusan yang cerdas, yang terbaik, yang paling amalan kebiasaan. Kebanyakan orang buat macam ni lah. So ada abduktif. Dalam you kena faham dalam masalah ni, kadang-kadang dia duduk dalam dilema tau.
memang positivism secara didaktif dia, teori dia macam ni. Mungkin teori tu agak lama. Sebab tu abduktif ni salah satu kelebihannya adalah sebenarnya satu kajian yang boleh menolak teori lama dengan kemunculan teori baru. So abduktif ni dalam satu situasi yang kadang-kadang sangat kompleks, yang mana dia kena menolak didaktif dan positivism tu sebab untuk menemukan satu teori baru yang lain. Itu kelebihan dalam abduktif lah. Contoh lain untuk abduktif ni adalah mengambil satu peristiwa yang telah berlaku dan menerangkan dengan alasan yang paling mudah dan paling mungkin. Paling mudah dan yang paling mungkin lah untuk ketepatan itu. Kesimpulan untuk penjelasan terbaik ataupun penjelasan yang cerdas. Jadi itulah jadi consider dalam abduktif tu dia memang satu keadaan atau satu peristiwa yang telah berlaku dan menerangkan dengan alasan yang paling mudah. Tu yang nak tahu dia punya outcome, ataupun dalam kes ni kalau dalam pendekatan ni kita tak panggil outcome, kita panggil conclusion. Apa conclusion dia? So conclusion ni dia boleh penjelasan, dia boleh jadi peramalkan, tapi everything yang dia buat penjelasan atau peramalan itu yang terbaik. Bila sebut terbaik dalam research tu telah mengambil kira semua aktiviti, semua dokumen, dah ada soal sidik, dah ada interview, dah ada observation, jadi semua dia. Jadi dia memungkinkan. Jadi kalau kata kesimpulan cuma didaktif je memberi satu kesimpulan yang benar. Orang kualitatif walaupun dia buat satu research yang memang turun kadang kat tempat itu, tapi dalam konsep kita panggil apa dalam konsep akademik ataupun dalam segi teoretikal dia, kita mendefinisikan bahawa induktif tu mungkin benar. Mungkin benar. Mungkin benar tu dia benar dan dia ada possibility sikit untuk mungkin salah. Dan juga abduktif ni pun dia berat macam induktif, dia adalah mungkin benar. Yang betul-betul benar sekarang ni, exactly benar, adalah didaktif. Dalam research sebenarnya banyak benda yang tak perlukan benar tu. Macam kita COVID-19 ni, jadi apa saja ikhtiar kita, apa possibility yang ada dari segi SOP, dari segi medicine, apa dia semua kita kena ambil. Jadi ingat dalam kehidupan ni jangan kata bila sebut benar tu baguslah didaktif. Research tengok masalah kajian kita. Jadi contoh kat sini kita punya finding. Contoh dalam kes ni finding ni banyak. Kalau dalam sebut pasal cerita abduktif, dia akan jumpa berapa nama falsafah apa besar-besar lah. Tapi kalau yang dah dengar cerita ni, dia faham lah So lelaki ini telah meninggalkan bandar, sebaik saja pembunuhan itu dilakukan. Itu dapatan dia, itu hasil dia. Ni nak faham abduktif ni. Lelaki ini telah meninggalkan bandar, sebaik saja pembunuhan itu dilakukan. Dari segi asas, dari segi rule, dari segi teori, kadang-kadang dalam bila you tengok baca abduktif ni orang guna perkataan rules, peraturan, tapi itu sebenarnya bermaksud pada teori juga. Pembunuh sering meninggalkan tempat mereka lakukan jenayah. Lepas orang bunuh dia lari. Dia contohlah, pembunuh sering meninggalkan tempat mereka melakukan jenayah. Jadi analisis ataupun kita panggil pengumpulan data yang kita buat adalah lelaki ini mesti pembunuh. Jadi faham tak? Maksudnya daripada cerita tadi, lelaki meninggalkan bandar sebaik saja, lelaki kena faham, dia kena dalam list ni kena faham keyword. Lelaki telah meninggalkan bandar, sebaik saja pembunuhan itu dilakukan. Dalam cerita ni sebut lelaki. Pembunuh sering meninggalkan tempat mereka lakukan jenayah. Dalam teori tak sebut lelaki, dia cuma cakap pembunuh sering meninggalkan tempat mereka lakukan jenayah. Ingat nombor satu saya sebut, orang abduktif dia berpandukan dapatan. So dapatan dia sekarang dia dapat, lelaki ini telah meninggalkan bandar, sebaik saja pembunuhan itu dilakukan. Lelaki ni meninggalkan bandar selepas pembunuhan dilakukan. Tapi teori yang ada, dalam teori ni, dalam didaktif ni, pembunuh sering meninggalkan tempat mereka lakukan jenayah. Jadi kat sini bila sebut abduktif, ada statement kuali, ada statement kuanti. Kuanti teori tadi, pembunuh sering meninggalkan tempat mereka melakukan jenayah. Tapi dapatan yang dia dapat, yang dia katakan dapatan tu dalam induktif ataupun kualitatif, lelaki ini telah meninggalkan bandar, sebaik saja pembunuhan itu dilakukan. Jadi sekarang dia nak buat abduktif. Abduktif ni kena buat satu penjelasan, kena buat satu peramalan, satu keputusan yang betul-betul terbaik.
Sebab sini yang katakan kat sini, bila tengok dalam kes ni nama dia adalah pemerhatian yang tidak lengkap. Bila tidak terlengkap tu yang jadi abduktif tu. So dalam kes ni dia akan cakap lelaki mesti membunuh. Lelaki mesti pembunuh. Jadi cuma teori cuma kata pembunuh sering melarikan diri selepas ke tempat pembunuhan tu. Jadi pembunuh akan lari. Tapi kualitatif, dia kualitatif macam ni tau. Kan you faham tak? Dia sampel dia sikit. Jadi bila dia tengok sampel sikit dengan mata dia melalui observation dia nampak memang lelaki ni dia mesti meninggalkan bandar ni kalau dia membunuh. Itu daripada apa dia buat observation. Tapi teori menunjukkan dia tak sebut pun lelaki. Teori cuma sebut pembunuh sering meninggalkan tempat dia melakukan jenayah. Tapi orang kualitatif temukan lagi bukan meninggalkan bandar, pembunuh tu meninggalkan bandar, tetapi lelaki. Jadi abduktif dia buat apa? Abduktif buat conclusion secara penjelasan yang terbaik, lelaki mesti membunuh, pembunuh. Lelaki itu mesti pembunuh. Itu abduktif. Okey, contoh lain macam mana biasa ni kalau baca-baca buku kita dapat contoh yang lebih kurang sama je. Dia contoh macam ni lah kita bareng-bareng, kita sama-sama satu keadaan lah jadi ada satu majlis atau aktiviti apa-apalah, umum lah, general. Jadi hujan. Bukan hujan lah, kita dengan kawan-kawan baik kita mungkin kita tengah tidur kan. Bila tidur, bila kita bangun pagi, salah seorang, katalah ada 3 orang lah, ada 3 orang A, B, C. Bila dia bangun pagi, seorang tu yang bangun yang paling awal tu nak solat subuh, nak kejutkan kawan dia. So dia kata, kereta kau baru cuci petang semalam, memang basah lah kan. Aku tengok 4 jam kau cuci kereta kau kan. Mungkin ada benda nak pergi mana-mana majlis, bercuci kereta tu kan. Kereta kau basah ni kan. Dia cakap macam tu lah. Orang pertama cakap, kereta kau habis basah tu yang kau dah cuci 4 jam semalam. Okey. Lepas tu yang CB cakap, malam tadi hujan, kau tak dengar ke bunyi hujan ke, kau tidur mati kan. Jadi yang CA cakap dia bangun pagi, dia tengok kereta dekat tingkap, nampak kereta basah kan. Jadi kawan B dia punya finding, dia kata kan malam tadi hujan, tu yang kereta tu basah. Okey. Dekat mana yang dia jadikan abduktif tu? Jadi abduktif akan jawab apa? Yang CA cakap kereta kau dia tengok kan. Itu bersifat induktif. Tengok, betul lah kereta kau basah. Kemudian orang yang kita panggil deduktif ni, malam tadi kan hujan. Dia kan fakta, hujan basah lah kereta kan. Kan dah kita tak ada bumbung, kita rumah tak ada bumbung, kereta tu basah. Jadi abduktif akan buat apa? Dia kata memang kawasan ni tiap-tiap malam hujan ni. Pernah tak nampak situasi ni? Abduktif dia buat penjelasan ataupun ramalan yang terbaik. Jadi tiap-tiap malam kawasan ni hujan, ataupun dia kata malam hujan kan. Padahal orang yang deduktif tadi teori cuma cakap malam tadi hujan, sebab tu kereta kau basah. Orang induktif pula cakap memang aku tengok biji mata aku sendiri, kereta tu memang basah, nampak bintik-bintik air. Tapi orang induktif akan sebut malam je hujan. Itu you nak faham macam mana beza antara induktif, deduktif dengan abduktif. Kalau induktif memang secara fizikal dia 1+1 2. Itu memang tak you tak boleh buat apa pun 1+2. Ataupun kita buat susah sikit lah, 2+2 sama dengan 4. 2+2 sama dengan 4. Ataupun kalau pernah belajar math dulu, persamaan nama dia, 2 sama dengan 4 tolak 2. Jadi susun je, 2+2 sama dengan 4. Kita kalikan nombor, jadi 2 sama dengan 4 tolak 2. Ini deduktif lah, sebab dia berpandukan satu teori. Bila math ni dia teori, kita belajar math apa tu semua positivism. Positivism itu adalah deduktif. Tapi kalau kita cuma melihat, kita buat research, observation, interview, sampel tak besar, tapi itulah purposive tujuan kita dapat, itu je yang kita nampak, itu je kita rungkai. Jadi itu je yang kita dapat. Itu kita panggil dia adalah induktif. Deduktif ni dengan mengambil kira elemen induktif dan deduktif, kadang-kadang maklumat yang ada dalam deduktif tu
tidak memuaskan jawapan dia. Fakta tu tidak dapat memuaskan dia dengan situasi masalah kali. Jadi dia mengambil action daripada didaktif, iaitu mengurangkan lagi beberapa orang. Sebab kan didaktif, kalau nak cek penjenayah, kita ada suspek, jadi ramai, jadi kita kurangkan seorang. Jadi dia ada approach tu, dia ada didaktif. Dan dia akan buat didaktif juga dengan maklumat-maklumat lain, dengan dokumen, dengan interview dan ambil keputusan. Jadi akhirnya dia buat keputusan yang terbaik daripada gabungan induktif dan didaktif. Jadi buat keputusan yang terbaik. Okey, inilah yang kita meramalkan, ataupun inilah decision yang penjelasan yang terbaik. Tapi dalam satu-satu keadaan pun mungkin dia membuat satu kesilapan, ataupun kita kata mungkin tidak benar. Sebab dia tak boleh kata, oh ni benar, sangat benar. Tak boleh. Yang sangat benar tu cuma dalam didaktif saja. Jadi untuk induktif, walaupun kajian tu dah buat betul-betul solid dah dalam kualitatif, dia masih lagi dalam sudut teoretikal, dia tak boleh jadi sebagai sangat benar. Dia mungkin benar. Dia mungkin benar dan mungkin boleh salah. Jadi mungkin benar tu mungkin kita ambil rules lah. 80% benar, mungkin ada 20% yang ada lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan jadi kurang benar. Jadi ada dua keadaan tu. Okey, saya bagi contoh lain lah kan. Tadi contoh hujan. Contoh lain lah. Okey, macam ni lah, ni umum santai je. So nak bagi you all faham. Okey, macam ni lah kan, dari sudut teori, fakta ataupun panduan ataupun ilmu asas, nak jadikan dia sebagai didaktif, dijadikan didaktif sebab kita nak faham pendekatan. Jadi kita cerita didaktif, induktif dengan abduktif. Jadi untuk dari segi didaktif dia, dari segi teori yang kita nak uji, kebanyakan orang yang berjaya dapat naik pangkat ataupun dapat pegang jawatan, kata naik pangkat lah. Untuk kenaikan pangkat, mengikut teori, seseorang tu mesti datang awal dengan balik awal. Maksudnya just in time. Kalau kerja pukul 8, habis pukul 5, datang tepat pukul 8, tak kurang tak lebih. Kemudian balik pun pukul 5 tepat, tak kurang tak lebih. Nama dia just in time. Okey, kenapa jadi macam tu? Contoh problem statement yang sekarang ni, sebuah organisasi itu mementingkan efisien pekerja dia. Dalam masa yang sama, ingin mengurangkan kos perbelanjaan dalam organisasi. Jadi, staff tak boleh balik lambat sebab konsep dia balik 5.30 ke 5.6 ke, dia akan meningkatkan bil elektrik, bil aircon. Jadi, semua tu di measure consumption dia. Jadi, cukup je pukul 5, main switch tutup. Tak ada apa-apa aktiviti pukul 5 dah. Biasa kilang buat benda ni lah. Okay? Sebab dia nak reducekan kos. Jadi kita tak wajar balik lewat. Sebab kalau kita balik lewat, kita sebenarnya menambahkan kos. Kalau menambahkan kos, macam mana nak naik pangkat? Okay. Sebab tu kadang-kadang orang kerja sampai pukul 3 pagi tak balik pun, kadang-kadang ada pro and con dia. Kalau saya ada company, memang saya tak bagi staff saya pukul 5 tu tutup switch, balik. Kan? Benda boleh siap pukul 5, kau lambat-lambatkan kerja. Kan? Jadi contoh kat sini, itu dari segi teori, itu dia. Nak naik pangkat sekarang ni dari segi kerja, kena efficiency, datang tepat pada waktu, balik pun tepat pada waktu. Itu bagi orang dalam bentuk teoretikal, didaktif tadi. Tetapi induktif, dia melalui observation. Dia tengok kan, satu je cara kau nak naik pangkat. Aku dah observe hampir 20 tahun di kelilingan aku dah buat research dah. Orang nak naik pangkat ni, dia kena smart tau. Pakai blazer, pakai tie, kasut kilat, memang kena ada. Memang secara observation dia, memang dia boleh buat kesimpulan bahawa itulah penemuan secara mendalam dia dah jumpa. Memang kena pakai baju smart. Jadi pakailah blazer tu pukul pagi-pagi, datang pukul 8 tu pakai dah sampai you balik, tie jangan tanggal. Okay, itu ciri-ciri yang melalui induktif yang ditemui. Induktif ni memang turun padang, field work, jadi kita nampak secara observation, ini penemuan yang kita dapat. Ini contoh. Okay. Jadi bila sebut abduktif ni, dia dalam satu keadaan ni, research, mungkinlah research yang in dengan didaktif tu dua masa yang berlainan, sampailah kat masa dia, masalah dia bergantung pada problem statement ni, situasi ni macam ni. Jadi dia kena buat penjelasan yang terbaik dalam dua maklumat yang ada sekarang ni. Research kuanti kata tepat pada waktu, orang kuali kata pula kena smart. Jadi dia kena buat satu keadaan. Kalau dari segi penjelasan yang terbaik, okay, semua orang, walaupun you belum lagi ikutkan research dia ataupun dari segi literature review, kenaikan pangkat tu memang kena 3 tahun ke atas. Jadi dia baru kerja setahun. Tapi kita galakkan dia supaya
okay, walaupun you nak naik pangkat 3 tahun, tapi dari awal you kerja, you kena punctual just in time punya masa. Kemudian dia kena pakai good dress lah, pakaian yang smart untuk kenaikan pangkat. Jadi dia ambil kedua-dua tu. Maksudnya kena berpakaian kemas, kemudian dia kena juga just in time. Okey, itu kalau dia buat penjelasan yang macam tu. Tapi kalau dia buat penjelasan yang lain, jadi dia kena buat penjelasan tengok situational. Kalau dia kata tak apa, yang paling penting sekarang dia kata pakaian tu memang kena kemas. Sebab orang duk satu kawasan tempat kita duk tengok staff kita ni pakai baju tak smart. Jadi pemakaian tu ni. Okey, dari segi masa tu tak apa, pelan-pelan. Dia susah nak ubah disiplin ni, tapi ubahlah cara baik-baik. Jadi mungkin jawapan ataupun research penemuan dalam adaptif tu kadang-kadang dia sedikit lari dengan teori tadi didaktif. Sebab apa sekarang bila orang kerja tak jangan ukur orang kerja tu 8 jam dia perform. Kadang-kadang sekarang waktu orang kerja dah flexible time. Macam kita PKP kerja kat rumah. Jadi dia kata kita kena penting sebab itu guna faham decision dalam adaptif melihat bahawa penampilan tu sangat penting sebab kita bukan pakai untuk diri kita atau tapi mungkin pakai tu untuk masyarakat ke sekeliling. Mungkin masyarakat dekat Malaysia ni suka pakai blazer dengan tie. Jadi mungkinlah macam tu kan. Jadi masa tak apa, fleksibel sebab kita tak semestinya nak ni. Jadi dia agak sedikit konflik antara adaptif dengan didaktif. Jadi kat sinilah sebenarnya dia menemukan satu teori baru. Contohlah bila kerja ni memang ada satu teori bab kerja lah. Kalau tanya saya, ini pun bidang saya jugalah. Masih bila kerja yang fleksibel, masih bila kerja yang kena precise tu, kena tepat dan sebagainya. Itu dalam research kalau you mendalami, you akan temukanlah benda macam tu lah. Kalau tanya saya, kalau saya kerja lah, kalau RA saya ada research assistant saya kena accurate. Datang kerja pukul 8 balik pukul 5. Itu disiplin yang saya terapkan. Mungkin ada orang lain mungkin ambil pendekatan tak kisahlah duduk mana-mana, yang penting kerja siap. Kan? Tapi consider yang mungkin saya ambil positivisme yang saya ambil ni, saya perlu guide dia orang dari time to time, dari masa ke semasa. Jadi ilmu tu nak sampai dari ke semasa. Jadi penyampaian ilmu saya secara berhadapan, depan-depan. Jadi bila dia datang kerja pukul 8 ke 5 tu senang buat sharing knowledge apa dan sebagainya. Jadi saya tak perlu yalah WhatsApp ke, nak guna online ke, nak cari saya punya area. Jadi macam saya anggap dia satu yang tak praktikal lah sebab saya nak buat tindakan. Bila sebut tindakan dan ingat pragmatism lah. Itu indahnya research ni. Kadang-kadang the way you buat research tu, kadang-kadang bila nak selesaikan masalah tu, sekejap positivism pun boleh, pragmatism pun boleh. Kalau aku pakai pragmatism, kena pakai mixed method ke? Mixed method dia berapa jenis pula? Perlu kena pakai sebab aku baca pragmatism tak semestinya mixed method. Pakai mono method pun boleh. Lepas tu kena bagi hujah. Siapa lagi kajian-kajian lepas yang pakai pragmatism, yang pakai mono method saja? Itu memang tugas kita sebagai researcher untuk menulis. Okey, jadi itu contoh yang saya bagilah. Okey. Kemudian saya ada buat kesimpulan untuk nak faham didaktif ni dia khusus, kalau induktif dia umum ya, jadi dapat satu generasi idea itu jadi umum. Kalau didaktif khusus, objektif dah macam tu, dia khusus. Tapi untuk adaptif, pemerhatian yang tidak lengkap ataupun peramalan terbaik kan. Kita tak boleh cakap bahasa lagi ni, oh ni orang adaptif ni dia just dia fikir ni je. Jadi kita panggil peramalan terbaik lah kan, supaya ataupun keputusan ataupun best practice. Banyak industri gunakan perkataan best practice. Okey, fungsi untuk didaktif dia adalah mengecilkan pilihan sedia ada. Kalau induktif dia mengeneralisasikan idea yang ada ya, kita dapat daripada interview, daripada observation dan sebagainya, kita generalisasikan dari satu penceritaan yang jelas dan mendalam. Sebenarnya fungsi untuk adaptif lah mewujudkan ruang untuk penjanaan idea baru. Okay, ini ruang. Bila sebut penjanaan idea baru, mudah terbayangkan nanti grounded theory. Inilah benda-benda yang kita akan nampak sebenarnya keperluan-keperluan masih bila nak pilih grounded theory, masa bila nak pilih case study, macam mana nak pilih eksperimen. Inilah semua ni. So dengan ada pendekatan induktif, didaktif dengan adaptif lah, lepas ni kita boleh tentukan sebenarnya kita nak pakai apa, kuanti ke kuali ke, nak pakai grounded ke eksperimen ke. Kat sini sebenarnya yang ibu kepada nak menjawab kepada pilihan metodologi ataupun strategi penyelidikan tu nanti. Okey. Jadi kesimpulan dia bagi didaktif selalu benar,
General rule kepada specific conclusion. Ingat deduktif selalu dia benar. Dia melibatkan daripada general rules, daripada teori itu kepada specific conclusion. Kita belajarkan scientific secara significantly. Tetapi orang induktif daripada specific observation. So dia dah buatlah secara purposive observation dia. Dia akan dapat general conclusion. So dia akan buat general conclusion. Bagi abduktif, awal-awal lagi memang dia dah tentu dia kena buat decision untuk buat penjelasan yang terbaik daripada incomplete observation. Kita kata daripada incomplete observation tu dia buat sebagai best practice. So dalam satu situasi kita kata dia tak boleh buat observation yang lengkap. Jadi dia separa lengkap ataupun tidak lengkap. So now dia daripada tidak lengkapnya observation itu ke arah kepada buat pembuatan keputusan yang menjadi sebagai best practice ataupun tindakan dalam penjelasan yang terbaik. Okey, saya ada bagi contoh dua penulisan. Dua je saya bagi. Kalau ada rezeki nanti kalau saya jumpa saya tambah. So kat sini saya contoh tesis saya yang second PhD saya beritahu dengan menggunakan, sebab bila nak cerita kat sini kita kena combinekan dua-dua. Dengan menggunakan kedudukan positivism, kajian ini cenderung memberi tumpuan kepada ujian teori dan dia mengambil pendekatan didaktif. Okey, kenapa saya pakai didaktif? Sebab saya pakai positivism dan ada memberi penumpuan ataupun fokus kepada teori. Memandangkan terdapat beberapa teori yang terbukti berkenaan dengan amalan pengurusan dan literatur mencukupi untuk memaklumkan penyelidikan tentang pembangunan rangka kerja penyelidikan dan hipotesis. So bila dah ada teori, dah ada literature review yang sesuai, yang match, sebenarnya saya sesuai maklumat mencukupi untuk saya membangunkan hipotesis penyelidikan. Jadi dengan adanya teori, dengan adanya hipotesis, pendekatan didaktif digunakan dalam kajian ini. Secara khusus penyelidikan ini menggunakan teori sedia ada untuk merumuskan hubungan hipotesis, mengumpul data kuantitatif dari sampel karya. Saya buat pasal karya masjid karya, dan menggunakan teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis. Keputusan ujian empirikal dijangka menjadi objektif dan kurang terbuka kepada berat sebelah dan boleh diselaraskan kepada konteks yang berbeza. Saya tulis macam ni. Bahasa saya teknikal sikit. Kalau tulis balik semua kena betul kemaskan balik penulisan saya ni. Okey. Ada satu lagi kajian ni pun sama daripada Surya Musa. Okey, ni saya bacalah sebab both sebenarnya dia nak tulis satu perenggan, dua perenggan je, tapi nak kena faham tu sebab dia akan memberi kesan the whole thesis. This study explore and investigate the current knowledge sharing approach and benefits and challenge in implementing amnesia construction organizations. After considering the nature of the research problems, the research towards the interpretation paradigm. So dia buat interpretism. The data is the study towards of the qualitative, subjective rather than quantitative. Semi-structured, so dia akan guna semi-structured case study. So kat sini dia dah cerita, dia blendkan sekali dengan strategi penyelidikan. Kalau macam saya tak cerita, saya cuma cerita filosofi dengan approach je. Saya tak masuk lagi pilihan metodologi ataupun strategi penyelidikan. Cuma kat sini dia sebut bila dia gunakan dalam towards interpretation paradigm, dia data studies use the qualitative rather than quantitative sebab dia pakai interpretism dan nak gunakan kualitatif. A semi-structured, so digunakan semi-structured case study interview has been used in research strategy. By this mean the research associated with the qualitative research does not involve any testing theory and hypothesis. Nampak tak? Dia beritahu dia buat interpretism, no theory, no hypothesis. Walaupun case study sebenarnya, kalau sebut case study membenarkan untuk uji teori. Kalau you baca buku, you akan jumpa sebenarnya case study membenar. Tapi dalam this case study dia tak test teori, dia tak test hipotesis. Okay. Kemudian point dia, consequently, inductive approach. Bila cakap interpretism, dia pakailah inductive approach, which align with the qualitative research method have been used in research approach. However, the researcher begin the research by deduce from literature. Okay, dia deduce, maksudnya dia ada pakai juga didaktif. Cuma dia deduce from literature review to obtain some understanding and concept, relate the context of the study. According to Saunders, using both approach makes a very easy estimate logical and correct result, but it necessary for the research combine right pieces this approach. In conclusions, the research adopted both deductive
deductive approach dia pakai, tapi more pada deductive literature review, and inductive based pada interview respond in the case study yang pakai semi structure tadi. In this research obtain data, construct meaning relationship related result. Okay, jangan confuse. Okay, dalam case ni dia pakai both, iaitu deductive dan inductive. Tetapi deductive tu dia gunakan untuk dia deduct literature review sahaja. Tetapi inductive itulah yang akan dapat solid data yang dia base pada interview responden. Yang ni saya kata kena tengok masa. Dia ni kalau dia pakai mixed method, dia tak test teori, tak test hypothesis. Boleh tak jadi mixed method? Boleh. You kena cite orang yang tepat. Kalau Creswell boleh. Tapi kalau ortodok lain mungkin tak terima. Ortodok lain bila sebut je mixed method, tak ada testing teori, tak ada hypothesis, maksudnya you nak mix dengan orang kuanti, sebab dia nak blend kan. Mixed method ni kuali kuanti dia blend. You nak blend dengan orang kuanti tapi you tak cukup matang lagi. Maksudnya tak sah. Kalau kuanti asas dia mesti refer teori, mesti ada hypothesis. Tak ada. Macamlah orang kuanti nak buat mixed method, dia masukkan elemen kualitatif. Dia buatlah interview, tapi interview tu dia tidak menghurai secara penjelasan mendalam. Contoh apa mendalam? Soalan tanya, anda sihat? Hari ni dah makan ke belum? So soalan itu memang level interview tak deep pun, sebab jawapan yang beri itu dah bentuk deskriptif. Jadi dia tidak boleh jadi sahih dalam kualitatif. Sebab kualitatif asas kita dah cerita tu bentikan penjelasan, memberi makna, apa lagi secara fenomenanya secara deep, mendalam. So benda-benda elemen-elemen tu tidak ada. Jadi kat sinilah yang akan munculnya debat, perbincang. Oh, ni bukan mixed method, yang mixed method. Sampai sekarang orang berdebat. Kalau tanya saya, kita punya part researcher, you need to cite the scholar, the good scholar highlight sesuatu tu. Jadi scholar banyak ikut bidang kan. Especially social science lah, dia banyak sangat sekolah. Tapi kalau orang science, dia biasa buku dia tak banyak, dia straightforward je. Dia jarang lah, dia ada yang kompleks, dia straightforward dia. Kalau positivism je. Okay, saya ada bagi latihan. Latihan ada 12. Saya tak boleh lah sebut jawapan, saya cuma baca je lah soalan-soalan ni. Sambil baca ni, kokot ada saya salah type, nanti saya boleh betulkan. Okay, 1. Gadis itu, ni contoh je lah, janganlah kata tiba-tiba saya pakcik bagi tajuk gadis lah kan. Contoh je. Gadis itu menaiki bas yang sama dengan saya. Dia maksud gadis itu naik bas dengan pakcik pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Jumaat. Maksudnya tertinggal hari Khamis. Okey, walaupun saya tidak naik bas pada hari Khamis sebab terlelap kan, naik bas terlelap lah hari Khamis tu, saya yakin gadis itu juga menaiki bas pada hari itu. Walaupun saya tahu Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat saya naik bas tu, gadis tu pun naik bas. Tapi hari Khamis tu saya terlepas nak tengok. Saya terlepas nak naik bas. Dan saya yakin yang si gadis tu ada dalam bas pada hari Khamis. Itu apa? Deduktif ke, induktif ke, ataupun abduktif? Itu you fikirkan jawapan dia. Bas saya sangat lewat hari ini. Bas saya sangat lewat hari ini. Dan berhampiran dekat lorong rumah saya tu terdapat beberapa pokok besar telah tumbang. Okey, saya ulang balik. Bas saya naik hari ini adalah lewat sampai hari ini. Okey, berhampiran dengan lorong rumah saya itu terdapat beberapa pokok besar yang tumbang. Kejadian ini tak pernah berlaku semalam atau sebelum-sebelum ni. Saya yakin sesuatu objek telah bertembung dengan pokok besar itu menyebabkan bas ini datang lewat. Okey, itu contoh nombor 2. Jadi you tentukan itu deduktif ke, induktif atau abduktif. Yang ketiga, N, ini macam maths pula. N sama dengan F. N sama dengan F. Kemudian F sama dengan D. Jadi N sama dengan D. Saya ulang balik. N sama dengan F. Kemudian F sama dengan D. Jadi N sama dengan D. Jadi itu induktif ke, deduktif ke, abduktif. Kemudian semua tulang dijumpai setakat ini adalah manusia. Contohlah gali-gali tanah jumpa. Okey, semua tulang yang kita jumpa sekarang ni adalah tulang manusia. Saya yakin beberapa tulang lain juga masih ada. Ini contohlah kalau investigation kan, gali-gali tubang, kita jumpa semua tulang yang kita jumpa ni adalah tulang manusia. Saya yakin bahawa ada tulang lain juga yang masih ada. Jadi itu keadaan apa? Deduktif ke, induktif ke, abduktif. Kemudian
Cerita pasal tulang lagi. Semua tulang yang kita jumpai setakat ini adalah manusia. Okey, saya yakin bahawa ini adalah tapak perkuburan lama. Itu dia jadikan apa? Jadi nak jawab ni kena baca tau slide daripada awal tu. Apa definisi didaktif, apa definisi induktif, apa definisi abduktif, nanti boleh jawab. Okey, kemudian 4 campur 8 sama dengan 8. 4 campur 4 sama dengan 8 lah. Jadi 4 sama dengan 8 tolak 4. Siapa belajar math dulu dia faham lah. Jadi ini didaktif ke induktif ke abduktif? Semua kereta di bandar ini memandu di sebelah kanan jalan. Ya, semua kereta di bandar ini memandu di sebelah kanan jalan. Oleh itu, semua kereta di semua bandar memandu di sebelah kanan. Ingat baca Semua kereta di bandar ini memandu di sebelah kanan jalan. Oleh itu, semua kereta di semua bandar memandu di sebelah kanan. Kena baca soalan betul. Okey, nombor 8. Semua kucing mempunyai deria bau. Semua kucing mempunyai deria bau. Belang adalah seekor kucing. Saya ulang balik. Semua kucing mempunyai deria bau. Belang adalah seekor kucing. Jadi belang mempunyai deria penciuman. Deria bau je lah penciuman. Okey, itu apa? Nombor 9. Setiap kali anda makan kacang, setiap kali kita makan kacang, tekak akan membengkak. So tekak kita akan rasa membengkak dan anda tidak boleh bernafas. Sukar nak bernafas. Ini adalah gejala yang Allah kepada kacang tanah. Jadi anda Allah kepada kacang tanah. Yang tu induktif ke, abduktif ke ataupun didaktif. Rocky adalah pemain bola sepak. Semua pemain bola sepak mempunyai berat lebih daripada 50 kg. Jadi berat Rocky lebih daripada 50 gram. Ini apa? Nombor 11. Ini ada kaitan dengan cerita tadi. Hujan adalah air. Air menjadikan keadaan basah. Oleh itu ketika hujan, rumput menjadi basah. Okey. Kemudian rumput basah pada waktu petang. Mungkin kerana hujan. Rumput basah pada waktu pagi. Mungkin kerana embun. Bukan hujan. Jadi itu apa? Rumput basah pada waktu petang mungkin kerana hujan. Rumput basah pada waktu pagi mungkin kerana embun. Bukannya hujan. Jadi itu apa? Jadi nanti you jawab kita punya semua ni dalam kita punya sesi perbincangan sikit. Okey, jadi kita dah buat conclusion dekat kita punya research onion. Saya dah bulatkan, falsafah dah settle. Kita dah buat juga pendekatan. Kalau dekat Sounders dia nama dia kaedah dalam pembangunan teori. Nama lain pendekatan lah. Okey, kemudian saya dah tick dah, pengenalan dah settle, pendidikan bidang pun dah settle, reka bentuk pendidikan pun dah buat, falsafah pendidikan dah buat, pendekatan pendidikan pun dah buat. Okey, kemudian selesai siri keempat. Alhamdulillah. Lama juga plannya nak bagi setengah jam je ni sebab slide tak banyak. Jadi dapat jugalah sejam 2 minit, sejam 3 minit. Okey, mohon lihat video, dengar, kemudian tengok slide untuk faham bahagian ni. Sebab lepas ni kita nak bincang pula, dah masuk dah. Nak tunggu sangat dah nak cerita kuanti kuali tu kan. So dua-dua ni dah kena hadam. 3 sebenarnya, research design dah settle, filosofi dah settle, kemudian pendekatan dah settle. 3 ni next kita dah masuk kuanti. Penat tau. Kita dah pergi ke depan, tak tahu silap ke belakang, nak patah balik. Jadi kuatkan base, fahamkan filosofi, fahamkan falsafah dan pendekatan ini sebab dia saling mengait antara satu sama lain. Okay, mohon maaf ada sebarang kesilapan dan kekurangan dalam menyampaikan ilmu ni. Saya doakan semoga semua jadi dimudahkan dan semoga sihat-sihat je belaka dan sebagainya, dapat meneruskan pengajian untuk seterusnya dari semasa ke semasa dan dimudahkan untuk kefahaman. Okay, assalamualaikum dan selamat malam.